Begitu juga dengan solat tahajud waktu malam, solat duha dan lain-lain sunat yang dianjurkan kepada kita. Selain pada kita menyelesaikan berpuasa di bulan Ramadan, kita dianjurkan berpuasa sunat di hari Isnin, hari Khamis, membanyakkan puasa sunat di bulan Rajab, Syaban dan lain-lain lagi. Begitu juga apabila difardukan pada kita tentang zakat, iaitu harta, kita dianjurkan juga bersedekah, kerana sedekah merupakan amal nafilah, suatu amal yang disunatkan untuk membantu saudara kita yang memerlukan. Tuan-tuan dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah ini makin kita disebutkan dalam satu apa yang dimaksudkan dengan etika sebagai seorang muslim. Apabila bertambah umur kita, apabila lamanya kita sebagai seorang muslim, maka kita dikehendaki bukan sahaja memadai dengan melaksanakan ibadah-ibadah fardu, kita juga dianjurkan untuk membanyakkan amalan sunat. Dengan itu kita dapat mencapai mardatillah, kasih sayang dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu nilai yang disebutkan dan nilai akhlak Islam, ialah hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Perkara yang dianggap sebagai baik kepada orang biasa masih lagi dianggap tidak baik kepada orang yang muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pastinya kita sebagai seorang muslim, kita tidak dapat menyamakan orang yang baru, hadisul ahdi bil Islam, orang yang muallaf, yang baru memeluk Islam, dibandingkan kita yang telah dilahirkan dalam Islam. Nenek dan moyang kita adalah muslim dan muslimah, dan kita dilahirkan sehinggalah usia kita mungkin mencapai 30 tahun, 40 tahun. Kita dikehendaki, tidak, tuntutan kepada kita mestilah lebih dibandingkan dengan orang yang baru berjinak dan memeluk Islam. Begitu juga bandingan orang yang kecil dibandingkan dengan orang yang dewasa. Tuntutan kepada orang dewasa ada lebih. Orang yang jahil dibandingkan orang alim. Orang alim mestilah melaksanakan yang lebih daripada perkara yang asas dan yang biasa. Mengapa kita perlu menambah amalan-amalan sunat ini? Pertamanya ialah kita perlu kepada kasih Allah Subhanahu wa taala dengan membanyakkan amalan sunat kita, kerana pertamanya ialah untuk melahirkan kasih sayang kita, untuk memudah kita melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kasih dan bimbingan, kasih dengan maksud Allah membimbing kita, memberi hidayah kepada kita, seperti yang disebutkan tadi, mata dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengaran kita, kaki kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ke arah kebaikan. Tanpa kasih Allah Subhanahu wa taala, kita tak dapat melaksanakan perkara-perkara yang baik dalam kehidupan kita. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tak mampu melaksanakan kecuali dengan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan tugas harian kita dalam kerjaya kita, untuk melaksanakan tugas kita sebagai khalifah Allah, sebagai pentadbir universiti, sebagai pensyarah universiti, sebagai pelajar universiti. Tak mampu kita laksanakan tugas itu dengan baik dan sempurna kecuali dengan rahmat dan kasih Allah Subhanahu wa taala, dengan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya, kita memerlukan kasih Allah Subhanahu wa taala untuk nantinya meringankan sakaratul maut yang bakal setiap muslim dan mukmin akan menghadapinya. Kita di ketika itulah nazak dan kesakitan menghadapi ketika roh kita keluar daripada jasad. Kita memerlukan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat itu kita perolehi seperti yang ditegaskan semasa hayat kita. Kita melaksanakan banyak amal-amal yang sunat di samping kita menyempurnakan yang wajib. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan rintihan seorang hambanya, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lizzalimin min ansar. Kita mengharapkan Allah meringankan sakaratul maut, melepaskan kita daripada azab kubur, azab daripada mahsyar, dan melepaskan kita daripada azab api neraka, waliyazubillah. Kerana sekiranya hamba itu dimasukkan neraka, itulah penghinaan yang paling tinggi. Wa ma lizzalimin min ansar, sesungguhnya tidak ada bagi orang zalim itu seorang pun yang dapat menolongnya. Yang terakhir, kita perlukan kasih Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendapat rahmat dan redanya serta syurganya. Begitulah ungkapan sufi yang menyebut, sesungguhnya aku bukanlah orang yang layak, wahai Tuhan, untuk menghuni dan memasuki syurga firdausmu, tetapi begitu pun juga aku tak mampu untuk menanggung nerakamu yang begitu pedih dan siksaannya. Oleh itu, wahai Tuhan, fahabli taubatan waghfirli zunubi, wahai Tuhan, berilah aku taubat dan ampunilah dosaku,
sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun, yang mengampuni dosa-dosa yang besar. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita mendapat kasih Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita sama-sama menyempurnakan apa yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, solat kita, cara berpakaian menutup aurat kita, makan minum kita yang halal dan tayyibah yang baik. Di samping kita melaksanakan tugas-tugas kita dalam kerjaya kita, kita sentiasa berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa dan mohon keampunannya. Semoga kehidupan kita sangat berarti, umur kita mungkin 60 tahun, 70 tahun dan seterusnya, sentiasa dinilai sentiasa dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada saya dan tuan-tuan dan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.